Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar Waalaikumsalam. semua? Okey, Khabar saya on baik. off lagu tu. Okey, masih on lagu ke, Kush? Masih dah tak ada kan? Saya Okey, tak I'm clear. done. Sorry. It's okay. Congratulations Coach Syamim. Permulaan yang Sangat sangat hebat, luar amazing. biasa, amazing. Thank you for sharing. Okay, hai semua. Apa khabar malam ni? Semua dah shake? Semua dah ada Elo dan T-Mix dekat sebelah meja. Ada Elo tak? Ada T-Mix tak? Okay. Ada TC tak? Ada buku nota tak? Okey kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Coach Syamim yang telah berhubung dengan saya, dan insyaAllah pada malam ni saya akan bersama dengan semua. Semoga perkongsian kita selama lebih kurang hampir 50 minit nanti akan memberi satu perkongsian yang terbaik untuk saya juga, dan juga insyaAllah kalau ada kebaikannya kepada semua. Jadi, are you ready? Okay, Ready. boleh tulis dekat situ. Ready. Okay. Alhamdulillah, Coach Samantha. Oh, Coach Yuji pun ada ya. Okey, ramai di sini ni semua saya kena minta izin, mohon masuk kawasan ya. Minta laluan ya. Ini coach-coach yang hebat luar biasa kan. Coach Lily ada sini kan. Coach siapa lagi ni? Coach Mala ada sini, Coach Kak Pah ada sini ya. Especially Presiden T Maksud luar biasa ya. Coach Marina, Masya Allah, ini semua insan hebat-hebat luar biasa ni ya. Dan juga sponsor saya pun ada dekat sini kan. Apa lagi yang handsome tu lah kan. Dengan yang manis-manis jelita tu pun ada di sini, insya Allah. Dah jadikan saya co-host ke? Boleh saya share skrin saya? InsyaAllah pada malam ni saya akan cuba. Okay, thank you Coach. Saya akan cuba bersama-sama kita untuk kita kongsikan apa yang boleh saya sampaikan. Saya taklah hebat, ya. Saya taklah luar biasa. Saya biasa-biasa saja, insyaAllah. Okay, jadi saya kongsikan, saya share slide. Boleh nampak? Nampak tak slide saya? Nampak? Okey, Alhamdulillah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kenalkan diri saya, Hajah Siti Fatimah binti Zainal, 10 tahun yang lalu hajinya. Ya, Alhamdulillah pada umur 40 tahun, dan sekarang saya di GET Team 25RO. Ya, belum tu kopi lagi tu. Ya, masih pindah lama, insyaAllah. Ini testimoni saya. Ya, saya okey, umur saya 50 tahun. Saya sekarang seorang yang sedang bercuti tanpa gaji. Saya pegawai yang bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah. Dan sekarang dah 27 tahun saya servis. 27 tahun, dan sekarang setahun 2021 ni saya ambil unpaid leave. Sebab selama saya bertugas pun 2 tahun saya tak guna gaji saya. Jadi Alhamdulillah saya yakin untuk memang apply agak sukar, tetapi akhirnya bila masa tiba saya dapatlah untuk 1 tahun, dan akan berakhir pada hujung tahun ni, insyaAllah 29 hari bulan kena langkah kaki baliklah ke tempat kerja yang lama tu kan, insyaAllah. Okay. Jadi saya telah pun turun 25 kilogram melalui online coaching, dan saya bersama dengan Cikgu Siti Online Coaching, dan sebelum pandemik saya ada sempat juga membuka kelab sihat gembira, dan saya bersama dengan Herbalife ni sejak November 2017. Kiranya Coach Syamil lagi senior pada saya lah. Okay, jadi minta izin senior malam ni. Okay. Ini family saya,
ada seorang anak perempuan, 2 orang lelaki. Inilah keluarga kecil saya. Ini saya sebelum ni tutup sikit kan. Sebab nak get wow, amazingnya bukan yang transform. Wow, amazingnya yang menyebabkan saya bertemu dengan Herbalife. Ya. Itulah yang amazing sebab kerana kalau tak ada yang before, saya tak jumpa dengan Herbalife kan. So I always thank you. Ya, sebab saya dulu macam ni kan. Jadi menggunakan baju apa tu? Baju korporat. Ya, sebab baju korporat ni masa bekerja di office, ada event-event tertentu kami perlu menggunakan baju korporat. Tapi masalahnya bila guna baju korporat ni, dia tak best. Ya, sebab dia tak macam kalau selalu saya pergi kan, kalau ada event kat luar, saya rasa macam orang yang bekerja dekat situ, bukan saya nak rendah-rendahkan pekerjaan sesiapa, tapi saya rasa kadang-kadang cleaner tu lagi cantik pada saya kan. Kan sebab cleaner rajin nyapu, gerak banyak kan, dia langsing je kan. Saya pula macam besar sikit, besar sangat pun ada. Jadi alhamdulillah suami saya pun biasalah kita suami isteri ni pun macam tu juga. Sama-sama membesar, kusam, masam dan lebam. Jadi kalau kita turun berat, janganlah turun berat sorang-sorang. Kita bersama-sama dengan pasangan. Walaupun waktu kita bermula satu orang. Okey, yang penting kita sihat bersama. Jadi alhamdulillah ini event-event yang kami lakukan selepas buat program. Setiap bulan ada tema. Jadi merasalah nak rasa tema macam-macam macam mana, buatlah seronok-seronok. Jadi alhamdulillah ini saya. Seorang yang banyak buat penyelidikan, pembentangan dalam negara, luar negara, dan macam itulah keadaannya. Penat. Bawa badan ni penat. Penat sangat berat. Terpaksa berdiri lama kan. Jadi kalau tengok semua baju-baju saya, semua orang kata jangan berpakaian ketat kalau dah kurus. Tak, saya dah berpakaian ketat masa saya debab lagi. Saya tak tunggu kurus saya pakai ketat. Masa saya besar ni, saya dah pakai ketat dah. Tengok butang pun dah nak tercabut. Mana ada longgar. Baju semua dah mengecil. Kan? Mana ada baju lain nak pergi tempah. Ni baju korporat. Tadi baju korporat putih. Ni baju korporat biru. Hai lah hai. Memang terpaksa berpakaian ketat. Walaupun tak berapa suka kan. Okey. Dan satu lagi tengok saya kalau bergambar, saya memang ada rasa rendah diri juga. Walaupun kita membentang, presentation kita bukan main lagi orang puji, dengar, faham apa semua kan. Tapi bila kita nak bergambar, saya ada satu rasa macam saya merosakkan gambar orang. Jadi saya duduk di tepi supaya senang kalau nak crop saya buang. Siap jarakkan diri dah. Dalam tu duk fikir. Kalau orang crop nanti tak ada masuk tangan ke baju sikit ke apa, tak payah. Crop memang sesuai dah untuk saya, tak ada dalam gambar tu. Dan saya pun sampai sekarang pun macam masih ada perasaan yang tak berapa gemar sangat bergambar. Dia jadi macam tu tau. Bukan saja-saja tapi memang itulah saya. Okey, ni saya memang selalu terlibat dalam pengacaraan majlis majlis kecil, majlis besar dan bila kita jadi pengacara majlis, kita jadi sport. Bila kita sport dengan badan besar apa semua, kita nak menampilkan diri pun rasa tak best. Tapi bila saya dah start turun berat, alhamdulillah rasa confident kan, rasa lebih yakin dan bila di sini pun ramai yang negur kan, macam ingat anak dara macam gitu kan. Jadi bila kita turun berat, kita terpaksa dara kembali walaupun dah anak 3, walaupun dah anak 4, walaupun dah ada cucu. Gitu kan. Sebab ada orang bila dia dah turun berat, period dia pun datang balik. Dara kembalilah tu. Kembali dara. Macam gitu. Boleh hashtag. Okey. Sebab dalaman tu dah sangat-sangat sihat. Kita sihat dari dalam. Okey. Ini saya. Saya bukan orang yang malas bergerak. Saya orang yang aktif dari zaman sekolah. Dan saya sangat skeptikal dengan semua-semua produk. Sebab saya merupakan coach. Before Herbalife, I am a coach. Saya coach kepada semua student-student di IPTA dan IPTS di Bandar Seri Iskandar tempat saya tu. Ada UiTM, ada UTP, ada IKBN, semua saya jaga. Setiap hari Senin saya dah turun ke UiTM. Hari Selasa pergi ke KPMSI. Hari ke Rabu, seminggu tu penuh. Dan saya ada sijil sains sukan. Sijil sains sukan ni kami kena duduk study dan kami kena ambil exam.
untuk melayakkan saya jadi coach kepada players-players ni kena ada satu sijil kemahiran. Sijil kemahiran ni saya ada sijil kejurulatihan netball. Jadi siapa pemain-pemain siapa dalam belas ni nak bersukan, saya boleh latih netball lah. Okey. Dan ada satu lagi sijil, iaitu sijil sains sukan yang dikeluarkan oleh Majlis Sukan Negara. Saya ada sijil tu. Ya. Itu yang membolehkan, melayakkan saya untuk melatih pasukan-pasukan dan kami pergi sampai ke dalam negara dan juga keluar negara. Ini sampai ke Singapura. Tapi coach dia nampak bulat. Saya terlampau nak turunkan berat badan sampai saya tubuhkan satu kelab bola jaring yang hanya boleh dianggotai oleh orang yang beratnya 70 kilogram ke atas. Sebab saya nak main. Kalau semua yang ringan-ringan, tak boleh nak main. Makan asap aja. Jadi sampai ada yang lucunya, ada yang menaikkan berat badan sebab nak menyertai program bola jaring ni. Saya tak pandai nak aerobik. Jadi saya suka main. Jadi saya buat kelab bola jaring ni, namanya Now Netball. Now Netball ni sebenarnya apa? Netball overweight. Memang untuk overweight je. Dia orang ingat, macam nama kelab apa kan. Dan saya juga berusaha macam-macam cara. Ini masa saya join program Jom Kurus Satu Malaysia. Program Jom Kurus banyak fokus kepada fizikal. Pergi panjat bukit dan sebagainya. Kalau tengok saya ni, pakai baju Shopee ni, panas ni. Kan nak bagi kurus cepat. Masya Allah, itulah tak nak produk. Tapi sama je lah. Ni sampai tukik letih ni. Dan turning point saya di sini. Ini ibu saya. Ibu saya ni lama makan ubat. Ini turning point saya. Saya bermula di sini. Saya yakin, percaya, setiap orang ada turning point. Kalau tidak, kita tak akan berubah. Turning point saya adalah apabila mak saya sakit, stroke, masuk hospital. Ini hari terakhir, dia balik dari rumah kakak saya setelah duduk di Kelantan selama, kami bergila-gila masa jaga mak sakit. 3 bulan di rumah saya, 3 bulan di rumah kakak saya, 3 bulan di rumah dengan adik saya, sampai bergila-gila akhirnya dia nak sambut Ramadan, mak saya nak balik ke rumah mak lah. Jadi di sini adalah gambar yang terakhir sebelum diserang stroke. Lepas ni dia diserang stroke. Kemudian masuk ke hospital. Ini dia bersama dengan nenek saya, arwah dua, masuk ke hospital. Masa di hospital ni, saya duduk atas kerusi ni bukan saja-saja duduk. Saya memang mengalami masalah sakit lutut yang sangat kronik. Hampir menjalani pembedahan untuk lutut. Dan tangan saya ni, saya mengalami frozen hand. Siapa yang pernah melaluinya akan tahu, nak tukar baju, nak pakai baju, sangat-sangat susah. Dan bayangkan masa tu mak saya terlantar stroke di hospital. Orang yang kita paling sayang, ibu kita. Pastilah di saat dia begitu, kita nak bagi servis yang terbaik pada dia. Kita nak jaga dia. Tapi macam mana saya nak jaga dia kalau tangan saya sendiri pun sakit, nak angkat tak boleh. Saya pun duduk atas kerusi roda. Jadi situasi itu betul-betul memberi kesan kepada saya. Sangat-sangat memberi kesan pada saya. Itu turning point saya. Saya tak nak, tapi saya tak ada pilihan. Tanya diri kita, kita jaga kesihatan kita ni sebenarnya untuk apa? Dan kita abaikan kesihatan kita ni sebenarnya untuk apa? Kecewa dengan diri sendiri. Jadi selepas tu, saya masa tu memang mencari-cari. Mak saya pergi pada masa 26 Ramadan. 26 Ramadan meninggalkan kami dan saya masih lagi dalam keadaan tak sihat.
sakit lutut yang terlampau, saya tak boleh solat. Macam biasa. Saya kena solat atas kerusi. Masa mak saya pergi, saya solat nak doakan mak saya kecewa dengan diri saya. Saya tak boleh nak sujud. Saya tak boleh nak mendoakan mak saya dalam sujud saya. Tak boleh. Jadi, dan sebab saya buat habelah ni, turning point saya adalah why saya. Saya buat habelah ni kerana ibu saya. Supaya saya boleh membantu. Sebab dulu mak saya tak kenal habelah masa ni. Supaya saya boleh membantu ramai orang untuk ubah hidup jadi lebih sihat dengan habelah. Dan saya bawa sebahagian daripada mak saya dalam diri saya. Dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan memberi nilai sihat. Jadi saya mohon kepada semua pada malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan suratul Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah yang kita cintai, kepada insan-insan yang tersayang ibu ayah kita yang telah pergi dahulu meninggalkan kita, dan juga kepada arwah Allahyarhamah ibu saya, Hajah Hadisun. Fatihah. Okey. Why saya ni sangat-sangat kuat. Why saya bukan tentang duit dan ringgit. Bila saya rasa sesuatu berlaku, saya ingat balik. Kekuatan ibu saya sama dengan saya. Dan the power of niat. Tulis dekat dalam buku nota. Niat ni sangat-sangat penting. Kalau niat kita tak betul, kita tak yakin untuk bantu siapa-siapa pun. Even bantu diri. Bila kita dah dapat satu kebaikan, saya dengar satu guru saya berkata, kalau kita tak kongsikan dengan orang, sedangkan ada orang yang sedang struggle, kita ingat kita dulu struggle. Dan kita dapat, tapi kita simpan. Bayangkan, kita dulu dapat sebab ada orang yang berjuang. Ada orang yang menjemput. Ada orang yang sentiasa menyampaikan mesej. Tapi bila kita dapat risalah kebaikan, kita dapat hasil, kita diam, kita simpan. Kita jadi orang yang kufur kepada nikmat sihat kita. Jadi kita kena kongsi. Sebab dengan mesej yang kita sampai, kita dapat tu, kita boleh jadikan satu pahala yang berpanjangan. Sebab bila kita tak ada 3 perkara. Ini saya belajar, 3 perkara yang kita pergi tapi dia akan mengalir berterusan. Siapa ingat? Yang pertama apa? Ingat ke ingat? Kan? Ingat ke ingat? Saja nak tanya sikit kan ujian ni. Sedekah. Amal sedekah kita. Kalau kita banyak bersedekah, insya-Allah berpanjangan, buat wakaf dan sebagainya. Yang kedua, anak yang soleh. Kalau Coach Hamim tak ada anak kan, macam mana nak anak yang soleh? Belum kahwin lagi kan? InsyaAllah nanti dah kahwin, insyaAllah lah kan. Okay. Tapi kalau tak ada anak, kalau soleh, insyaAllah, alhamdulillah kan. Dan yang ketiga adalah ilmu, kebaikan yang bermanfaat yang kita sampaikan dan orang tu amalkan dan dia sampaikan pula kepada manusia lain. Masya Allah. Itu yang kita dapat dalam hafalan. Jadi niat tu sangat penting. Jaga niat. Okey. Kemudian slide saya tak gerak. Ni suami saya tadi kan. Kan kita kalau selalu bermula ramai kan. Cakap, hello cikgu. Jangan hantar ke alamat rumah saya cikgu. Suami saya dekat rumah. Hello cikgu. Nanti kalau sampai, jangan cerita kat suami saya. Cikgu, saya letak dalam laci paling bawah lagi. Kan saya tak nak macam tu kan. Sebab semua orang ada cabaran daripada ahli keluarga, mungkin anak-anak, suami dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan demikian? Sebab sikap kita sebelum ni. Kan, kita sebelum ni kan banyak kali cuba dan banyak kali gagal. Kita salahkan orang. Sebenarnya kita lupa nak tengok diri kita.
Sebenarnya mereka bersikap demikian kerana sikap kita. Kita banyak kali buat, banyak kali tewas. Dan mereka dah jemu tengok kita buat. Jadi soalan yang pertama, husband saya tanya, boleh habis ke ni? Itu je soalan. Tapi kita rasa sakit hati sangat dengar. Sama yang macam tu. Kan rasa macam geram je kan. Dah latih nantilah kan. Tapi memang Alhamdulillah dengan soalan tu menyebabkan kita bersungguh-sungguh. Jadi ingat, bila selalu orang kata nak compete dengan siapa? Sebenarnya kita ni nak compete yang terbaik adalah kita compete dengan diri sendiri. Sebab kita selalu kata orang lain sebagai halangan, orang lain sebagai cabaran. Sebenarnya cabaran yang paling besar adalah mindset kita. Jadi compete dengan diri dan jadilah versi yang terbaik insya-Allah. Okey, boleh? Why Herbalife? Sebenarnya bukan tentang Herbalife. Tapi sebenarnya tentang change people life. Bila kita makan, kita dapat produk result. Peluang kesihatan ni. Produk result ni, dia change people, dia change kita. Kalau dia makan belah, ada orang tak jadi apa. Dia sebab kita. Dia sebab life. Jadi kita menggunakan Herbalife ni sebagai satu tools untuk bantu kita capai. If you really want to do something, kalau kita betul-betul nak buat, kalau kita betul-betul nak, bukan takat turun berat, kesihatan, pendapatan, silaturahim, ilmu macam Coach Amin cakap tadi, PDT sebagainya, you'll find a way. Kalau kita tak nak, macam-macam alasan kita akan bagi. Macam-macam. Saya tak sempat lah, line tak cantik lah, saya ada urusan lah, saya macam-macam. If you don't, you'll find an excuse. We'll create an excuse. Jadi sebenarnya adalah diri sendiri. Nak ataupun tak ada tengah-tengah. Yes or no. Kalau Coach ni cakap, if you want to do something, just do. If you don't want to do, don't do. Dia tak ada tengah-tengah. Tapi ramai orang ni duduk di keliru, tengah-tengah, was-was. Was-was tu amalan apa? Boleh tulis kat situ. Was-was tu amalan apa? Kan kita tak boleh was-was. Kita kena buat keputusan. Yes or no? Kalau yes is yes. Kalau no, no. Tak ada tengah-tengah kan? Mana ada tengah-tengah? Okay. Build yourself up with positive. Okay. Ini tulis dalam buku nota. Saya selalu cakap dekat tim saya. Apa yang saya cakapkan dekat pasukan saya? Jangan sebut beberapa perkara yang akan menyebabkan energi kita drop. Sebab kita nak naikkan energi kita ke satu level yang bagus adalah sangat payah. Dan bila kita nak drop, dia sangat senang tau. Contoh, kita kata, saya pun tak nak sebut dah. Sebab saya tak latih. Kalau ada perkara-perkara yang tak elok pun saya akan delete dalam WhatsApp. Kalau ada macam saya akan tegur direct. Saya punya pasukan, saya akan tegur direct. Jangan sebut. Sebab kita susah nak dapat energi tu. Jadi, jangan bercakap perkara-perkara yang negatif. Ini kita kena, kadang-kadang kita selalu cakap di luar sedar kita. Contohnya saya down lah macam tu. Down. Tak boleh. Jangan sebut. Sebab kita kena lawan diri kita. Kalau kita izinkan perkataan-perkataan terkeluar dari mulut kita, kita punya mind, kita punya hati, kita punya semua action kita akan ikut. Dan kita nak build balik, tak mudah. Nak drop mudah. Jadi belajar untuk elokkan perkataan-perkataan yang negatif. Hinggakan perkataan reject pun saya selalu cakap dekat tim saya, jangan sebut. Kan? Sebab kita tak nak. So kenapa kita nak sebut? Kan kita macam duk seru kan? Jangan seru dia datang. Kita tak nak.
Jadi kita nak bantu orang turun berat dengan cara yang paling simple. Sebab Belanda is simple. Ya? Simple, fun, magical. Kalau tak rasa simple, fun, magical, bukan Herbalife. Okay? Jadi ramai yang ada masalah minda, emosi disebabkan masalah berat badan. Okay? Alright. Kemudian kita tengok Mak Hughes cakap, kita turun dengan paling simple. Dan saya bermula, tadi saya start November 2017. Ya? Saya start sebagai peserta. 2018 Januari, saya dah on Cikgu Siti online coaching. Tak pandai mana sangat sebab baru dalam beberapa bulan. Ya? November, Disember, kemudian Januari run sendiri. Berani-berani je. Ya? Saya tak tunggu lama sebab saya nampak peluang dalam Herbalife ni. So, saya tahu, saya dah turun berat. Saya dah boleh dah turun berat. Dan saya ambil cabaran untuk ajar orang turun berat. Dan Alhamdulillah, fiesta saya yang pertama Julai 2018. Ya? Ingat tadi saya start November, Januari saya start coaching program sendiri. Ada 10 orang je sebenarnya masa tu. Saya tak pergi mana-mana training lagi pun. Saya just run je ikut kepala saya je. Ya, takut orang tak turun berat. Ya, tapi Alhamdulillah turun. Dan kemudian saya nampak bila Jun, Julai, Ogos, Januari, Februari, Mac, April, Mei, ya, kemudian dah start saya nampak saya perlu buat satu majlis. Kan cikgu kan ada majlis hari anugerah kecemerlangan kan. Sebab saya tengok ramai dia orang dah start cemerlang, dah start bawa pasukan kan. Jadi apa cara saya nak buat nak menghargai dia orang? Jadi terjadilah fiesta Cikgu Siti online coaching ni. Tak ramai. Ada dalam 27 orang. Fiesta saya yang pertama. Masa ni saya main buat saja. Dalam hati saya, kalau ada 10 orang pun, saya akan raikan macam penuh dewan. Alhamdulillah datang 27 orang. Dan mereka ni, people come and go. Tulis itu. Mereka datang dan pergi. Tapi siapa yang tinggal? Kita stay. Dan kita akan stay bersama orang-orang yang betul-betul nak stay. So don't worry. Ada orang yang datang, tak semua nampak bisnes peluang dia. Ada orang yang datang, dia hanya untuk diri dia sahaja. Dia nak buat untuk dia turun berat seorang-seorang dia sahaja. Walaupun kita dah tunjuk jalan. People come and go. Lagi satu, easy come, easy go. Kan? Jadi kalau orang yang susah nak datang tu, sabar. Sebab yang easy come tu easy go tu. Jadi kalau yang macam struggle sikit nak dapat dia tu, itulah yang bila kita dapat dia tu, wow, amazing. Okay. Dan Alhamdulillah juga start buat challenge. Ni semua dia berlaku secara proses. Dia tak berlaku secara tiba-tiba. Jadi sabar dan lalu proses. Proses tu mematangkan kita. Proses sebagai seorang coach berbeza. Bila kita start ajar satu orang coach untuk turun berat, berbeza. Kan, kita sedang upgrade diri sendiri. Untuk buat Herbalife ni bukan nak upgrade orang. Upgrade diri sendiri. Itu ramai orang lupa. Tak pergi event. Kalau ada event dapat link apa semua pun tak nak masuk, tak nak belajar. Kalau masuk belajar pun tak fokus. Tak bagi perhatian sambil-sambil buat kerja lain kan. Jadi kita dulu sendiri. Kita dulu sendiri. Alright. Kemudian bertambah, berkembang sampai terpaksa pecahkan tim. Dan kemudian dah start turun ke Fiesta pun dah seluruh Malaysia dah. Sebab online kan, online dah start seluruh Malaysia datang. Jadi terpaksa buat Fiesta yang berbeza. Memang penat. Sebab masa ni, saya masih buat part-time. Dan saya adalah orang yang bekerja office hour. Bukan saya buat full-time, saya buat kerja part-time office hour. Tak ada masalah anda full-time ataupun anda part-time, tapi apabila anda nampak, anda jelas, anda tahu, dia akan jadi sangat mudah. Tapi yang jadi payah ni sebab bila duk kalau orang utara kata ni duk meruntun coach. Coach macam mana, coach ni heret lah. Macam bawa orang buta kan, pegang tongkat ke sana kemari kan. Coach nak pergi pun penat
kan kena bawa dia ni. Jadi kita kena clear, kena sangat clear. Okay? Dan kemudian saya start belajar buat kelab. Sebab ada tim saya yang nak buat kelab. Jadi bila tim kita nak buat kelab, pada saya dulu kena belajar ilmu kelab ni. So saya pergi belajar dengan ini Coach Alif. Saya pergi belajar dengan dia. Sebelum saya pergi belajar dengan dia, saya jemput dia datang ke Fiesta saya untuk dibentangkan tentang kelab dia dekat Fiesta. Jadi belajar. Key point dia di sini adalah belajar. Jangan kita rasa sombong. Jangan kita rasa kita macam itu aku tahu, itu aku tahu kan. Kita masuk belajar dengan gelas yang kosong. Jangan kita masuk belajar dengan nak compare. Aku dah buat dah ni, aku dah buat ni. Jangan kita masuk belajar dengan kita nak tengok apa yang kau buat. Kan? Kita nak macam, jangan masuk dengan ego, jangan masuk dengan compare. Jadi gelas yang kosong. Kalau kita boleh isi, kita isi. Dan kemudian kita isi gelas-gelas yang lain. Jangan masuk untuk bersoal jawab. Yang masuk tu bertanya tu macam nak apa? Nak tunjuk kita padu. Jangan. Bila kita nak belajar, kita kena ada attitude sebagai student. Listen and listen. Kalau kita nak bertanya adalah untuk bagi clear. Bukan kita nak argue. Kita nak tak perlu. Tak perlu nak argue dengan siapa-siapa. Okay. Coaching offline, start buat kelab. Start buat kelab. Ini saya pergi belajar lah dengan Coach Idaman. Ni Coach Azhan pun ada. Memang tengok leader-leader pun tak pernah berhenti belajar. Kita nampak insan-insan hebat luar biasa pun sentiasa belajar. Jadi siapa kita? Saya anggap macam ni je. Walau hebat macam mana pun, tapi bila masuk dalam Herbalife saya zero. Saya kosong. Saya tak tahu ilmu Herbalife. Jadi saya kena belajar. Alhamdulillah balik buat saya boleh dapat dalam setiap malam sebab buat part time. Jadi saya kena buka kelab malam. Bila kita nak, kita akan cari. Saya tak ada buat kelab pagi, saya kerja. Bila kita nak, dia how tu dia easy je. Masa tu tak ada orang pun buka kelab malam. Saya buka kelab malam sebab itu sahaja masa yang saya ada. 20 orang, Alhamdulillah kami dapat sampai 3-4 orang supervisor dapat terhasil juga. So saya suka offline, saya suka online. Sebab dua-duanya ada manisnya tersendiri. Macam tu. Tetap manis. Okay. Bila saya buat ni, saya nampak lebih senang kita nak bagi sebab bila kelab dia unpack. RM15, RM16 settle. Kan, RM50 settle. Kan? Ni unpack. Saya nampak peluang lagi satu. Okay. Kemudian start buat juga, teruskan juga dengan bantu ramai dapat pendapatan. Alhamdulillah ni dapat pendapatan. Ada. Ni saya start tanam azam dekat dalam diri saya. Setiap orang yang datang dengan saya mesti saya ajar sampai mereka mampu dapat sekurang-kurangnya RM5,000 sebulan. Itu saya challenge myself. Bukan saya kata dia ni tak boleh, kau tak, saya akan cari jalan macam mana nak bagi dia dapat. Keep thinking. How nak bagi dia boleh ni? Kalau ada yang tak pandai macam ni, apa yang dia pandai? Bukan saya nak bagi dia suit dengan saya. Saya akan cuba buat apa yang dia mampu buat. Itu saya dah, dan saya tertarik dengan visi, misi dan etika Herbalife. Sebab visi dia simple je, ubah hidup. Ubah hidup orang lain, kena ubah hidup kita dulu. Dan dia kata mengubah hidup orang lain dengan satu bisnes terbaik. Jadi saya anggap tim saya bukan sebagai coach dan coach. Saya anggap tim saya sebagai business partner. Bila saya bercakap dengan mereka, saya tak bercakap sebagai mereka orang bawah saya, coach dan sebagainya. Saya bercakap mereka sebagai business partner saya. Jadi cara kita bercakap berbeza. Dan kita menjalankan online coaching melalui sebab pengurusan berat badan terulung. Dan paling best sekali sebab dia jujur, benar, ada etika. Ini saya suka. Alhamdulillah, buat dapat vacation. Okay, vacation ni saya belajar daripada Coach KJ. Kamila Jusso, Presiden tim Kamila Jusso. Dia kata senang je. Boleh catat ni. Buat 3,500 setiap bulan, settle semua.
settle vacation, settle promotion, settle semua. Dia ajar yang tu je sebab nak berjaya dalam Herbalife, target vacation. Ini Presiden tinggal bila tu sahaja. Betul, memang betul. Target vacation. Sebab ni bulan 11. Bulan 10, bulan 11. Target vacation. Jangan buat yang lain. Alhamdulillah, walaupun baru bermula, dah dapat vacation pergi ke Taiwan. Alhamdulillah. Ini benar. Ini bukan syarikat scammer. Ini benar. Dapat pergi ke Korea. Bukan tak pernah pergi berjalan, tapi pergi berjalan dengan nutrition yang dia berbeza. Dan Alhamdulillah pergi seorang dapat pula bawa pasukan dan mula rasa seronok. Dan tukar pin ini recognition saya dalam Herbalife. Saya suka dengan spektakular. Sebab bulan 11 saya join, event yang pertama saya pergi bukan HOM, bukan STS apa semua. Event yang pertama saya pergi adalah spektakular. Saya pergi, saya tengok, wow, hebatnya. Saya memang rasa, wow. Kan? Siapa yang masuk event dia tak rasa wow? Tak boleh lah. Jadi spektakular first event saya memang spark. Masa tu saya salah masuk lorong. Saya masuk lorong VIP. Kau tengok tak ramai kan? Baringlah kat situ. Koper-kopernya VIP punya lorong. Masya Allah. Malu muka tak tahu nak letak. Dan masa tu lorong yang salah tu yang ada dekat situ Presiden Tim Idaman sekarang. Dengan Coach Anwar. Dengan Coach Ali. Dan bagusnya saya tengok sikap mereka. Mereka tak ni. Coach Idaman siap cakap. Dia siap, saya mandrum akak. Nanti akak akan duduk di sini sebagai VIP. Mandrumnya saya. Kan? Amazing lah. Luar biasa orang Herbalife. Memang hebat. Ni tengok masa ni debat lagi duduk. Tengok kenapa lah orang ni main duk ambil gambar kan. Makan kat tepi nama orang. Orang nak ambil gambar, kena gesek ke kiri, gesek ke kanan. Nak makan pun tak senang. Saya tengok tu saya cakap, sekali lagi saya datang nama saya kena duduk kat dinding tu. Saya pula nak suruh orang ke tepi nak ambil gambar. Okay, masa tu member activate program. Activatekan 5 ke 7 orang, buat 353 bulan dapat blender. Saya nak yang tu je sebenarnya. Nampak bila kita ada hati dengan promotion. Kita mesti ada hati dengan promotion. Kalau kita tak ada hati, kita tak boleh cakap dekat pasukan kita pasal promotion. Sebab kita tak ada jiwa. Dan pergi belajar. Belajar ni memang saya ketagih belajar. Tak tahulah, bukan setakat ketagih shake, tapi ketagih event Herbalife. Tulis situ, ketagih. Jangan sembarang ketagih. Ketagih ilmu. Biar ketagih. You tak dapat tu rasa macam apa lalu je kan. Macam tak cukup oksigen. Macam tu. You ketagih. Kat sini saya inspired by Coach Nick dan juga Mak Yang. Mak Yang memang saya duduk tepi dia tanya saya. Dia tanya saya tak tahu nak jawab. Rupanya Mak Yang ni, dia tanya, okay, sini nak jadi apa? Nak jadi supervisor bila? Masa ni belum supervisor pun lagi kan? Jadi saya inspired dengan Mak Yang. Dengan Coach Nick. Coach Nick dia sekolah tingkat 2 tak habis. Lepas tu saya tengok diri saya. Aku pandai aku. Kan? Coach Nick ni tingkat 2 tak habis pun. Jadi dalam Herbalife ni belajar satu perkara. Masuk Herbalife tak perlu sijil. Boleh jadi presiden tim. Saya belajar punya lah lama kan. Apa yang saya tak ada? Master, degree kan. APC. APC 3 kali. Kau rajin ni. Buat kerja bagus. Okay. Tapi nak jadi presiden tak perlu STPM, tak perlu SRP, tak perlu SPM, tak perlu CJ, apa semua tak perlu. Tapi anda boleh jadi presiden tim. Wow, amazing. Sebab orang yang jadi orang je boleh jadi presiden tim. Okay. Dan balik tu, Alhamdulillah lepas tu datang. Bulan 4 baru jadi supervisor. Seronoknya jadi supervisor. Kan? Sekarang tim saya yang paling cepat jadi supervisor 55 hari. Alhamdulillah. Saya ambil masa 6 bulan. Okay, Alhamdulillah. Kemudian pergi lagi training. Garen Jones. You all kena pergi training. Sebab dalam training ni, you all akan jumpa manusia. Garen Jones ni orang yang duduk dalam penjara, keluar atau bagi motivasi. Bukan apa Dr. Fadilah Kamsah saja. Dr. Fadilah Kamsah, dia punya cabaran dengan Garen Jones punya cabaran ni, dia duduk dalam mana? Dalam kereta berapa tahun. Change your mindset, change your life. Macam tu kan. Sebab mindset. Okay. Bawa supervisor. Hari tu kan nak tulis nama. Tapi tulisnya tak boleh lah nak suruh orang ke tepi sebab nama saya di atas. Datang balik mesti bawa vision.
mesti ada vision dan mission. Itu 90 days plan. Banyak masuk cover Melayu ni tu. 90 days plan tu kena ada. Kalau tidak, tak tahu nak jalan ke mana. Okay. Jadi saya start apply MAP ni dalam saya punya group coaching. Buat MAP, dapat hadiah blender semua. Saya bercakap tentang MAP. Okay, ni saya pergi lagi training dekat sini saya tengok tentang Dr. Idrus. Dr. Idrus ni cakap kita ni jangan jadi macam harimau sarkas. Kita ni harimau. Tapi duduk dalam sangkar tak sedar kita ni hebat. Macam kucing. Dia kata jangan jadi macam gajah. Banyak analogi binatang dia bagi. Jangan jadi macam gajah. Gajah ni dia besar tapi dia apa? Diikat di rantai kaki sampai tak di rantai kaki pun dia duduk juga macam tu. Jadi kita ni kena berubah sebab kita bukan pokok, kata Jim Rohn kan. Jadi banyak yang saya belajar. Pergi lagi belajar extravaganza. Masya Allah, saya tak pernah tak hadir event. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya dapat hadir ke event semua. Saya tengok di sini lagi luar biasa. Saya pergi spektakular, saya dah buka biji mata. Saya pergi dekat extravaganza, memang saya tengok this is my life. Saya nampak sesuatu. Kami orang yang kita tunjuk tak nampak. Tak kisah orang tak nampak. Yang penting kita nampak. Dan Alhamdulillah teruskan dengan apa yang saya buat. Pergi balik bulan 8, saya pergi sebagai active team. Saya bawa saya punya supervisor. Mereka naik pentas. Kejayaan, kebahagiaan yang sebenar apabila kita melihat orang-orang yang bersama kita bahagia, berjaya. Itu yang sebenar. Jadi kena pergi bersama pasukan. Alhamdulillah, World Team School, ini dengan Amul Kerala. Masya Allah, speaker-speaker memang luar biasa. Masa ni saya first cut GAT, kemudian saya dapat percutian ke Taiwan, dan Alhamdulillah saya comeback pada 2019 sebagai GAT team member. Wow, saya pergi bodoh je. Spektakular 2018 saya pergi nothing. Baru 2 bulan start. Spektakular 2019 saya pergi sebagai GAT team. Masya Allah, from nothing to GAT team. Gitu, tiba kan. Hashtag. Okay. Seronok. Saya kalau pergi dekat event kebelah ni, saya punya aura tu rasa menggebu-gebu. Rasa macam, tak tahulah, macam dapat hadiah besar lah. Seronok. Saya suka. Duduk dalam semua yang hebat-hebat ni, yang memang energi sangat-sangat positif. Kena beli tiket you all. Jangan miss any training. Alhamdulillah, last month saya final cut untuk Global Expansion Team 25 RO. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is a journey. Duduk dalam GAT 25 ni, saya faham satu perkara tentang roll out. Dulu saya dengar. Tapi sekarang saya lalui the process. Jadi, setiap pin kita tu, kita belajar banyak benda. Bukan dekat kita belajar, tapi kita lalu proses dia. Syaming, saya ada banyak masa lagi ke? Sekejap saya dah lajar pula. Okay. Ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Alright. Sekarang time to give back. Time to give back juga. Jangan kita asyik nak ambil-ambil saja. Kita kena give back. Ini masa offline dulu. Saya pergi jadi speaker. Ini speaker yang pertama. Masa tu ada Presiden Tim. Presiden Tim Kamila Jusuf dan Presiden Tim Mak Yang. Menggeletar lutut saya. Baru berapa hari je saya dalam live. Dr. Kamarul panggil saya untuk jadi speaker. Saya tak tahu banyak benda. Tapi saya buat je. Siapa yang ada bersama mungkin tengok pelik sangat speaker yang satu ni kan, macam pelik sangat kan. Memang pelik lah sebab banyak benda tak belajar ni. Tiba-tiba pergi nak kongsi kan. Saya kongsi apa yang saya buat sahaja. Okay, pergi ke Terengganu sharing. Saya jumpa orang-orang hebat. Pergi ke Coach Idaman sharing. Saya jumpa orang-orang hebat. Pergi merata-rata untuk sharing. Alhamdulillah. Yang memberi nilai. Jangan takut kalau orang panggil kita. Share sahaja apa yang kita tahu. Dan Alhamdulillah sekarang melalui online pula dah start panggil. Dah banyak jugalah event-event yang duk tunggu ni. Saya taklah rajin sangat kan. Tapi insyaAllah saya cuba bagi setakat mampu saya. Dan ingat, kebelah ni simple, magical fun. Simple, magical fun. Jangan buat complicated. Sebab kalau complicated, macam mana kita nak jawab pasukan kita? Itu kita kena ingat. Kenapa dia Mak Hughes kata simple? Sebab supaya coach kita boleh ikut. Supaya coach kita yang tak sekolah pun boleh ikut. Itu sebab kena simple. Kalau terlampau complicated, coach kita yang tak sekolah tu tak boleh nak ikut. Sebab belah ni simple. Alright? Dan kita kena faham marketing plan. Kalau kita tak faham, sebab marketing plan ni adalah game Herbalife.
Macam mana kita nak main game Herbalife kalau kita tak faham, dan macam mana kita nak latih pasukan kita bermain dalam game ni? Tak tahu macam mana nak jadi success builder, tak tahu macam mana nak jadi supervisor. Lepas tu kita nak bawa orang. Lepas tu kita duk komplain. Tak boleh, sebab kita as a coach, kita dulu kena faham dia punya game. Supaya kita boleh menang sebagai senior consultant. Kita boleh menang sebagai supervisor. Kita boleh menang. Kita boleh ajar mereka. Dua ni jangan tinggal. Biswork, jantung. Buku hijau kena baca. Bacalah buku apa sekalipun. Tapi buku hijau ni kena baca. Siapa yang belum baca lagi? Buku hijau ni masa saya nak jadi supervisor, saya baca. Kulit ke kulit. Bukan saya buka kulit depan, kulit belakang. Baca, katam. Saya nak jadi get team tu, saya baca. Banyak saya tak tahu. Telefon ke HQ, baca. Tengok video Mark Hughes. Tengok, baca. Tengok video Presiden Tim Indonesia apa semua dekat di YouTube tu, berlambak-lambak. Study. Sebab kita nak. No excuse. Sebab training Mark Hughes, training general, memang saya follow. Masa saya kerja, saya kena pergi outstation jauh-jauh. Apa yang saya buat? Masa saya pergi outstation tu, saya buka dalam radio, dalam kereta. Saya buka handphone saya. Saya buka, saya dengar. Jiwa saya penuh dengan Herbalife je. Okay, macam mana? Bila why kita nak, how is easy. Tapi kalau why kita tak clear, mula macam-macam. Sebab why kita tak clear. Why nak jadi supervisor? Why nak jadi whole team? Why tak clear? Jadi how tu memang tak boleh. Ini susah. Macam tu. Lepas tu tanya, apa motivasi yang terbaik? Motivasi yang terbaik adalah apa yang kita nak. Itulah motivasi yang terbaik yang kita nak. Bukan yang coach kita nak. Kalau kita pun tak tahu kita nak apa, tak payahlah nak bagi apa benda pun letih. Okay? Dan kejayaan kita ni buatlah dari hati. Sebab pekerjaan kita ni adalah pekerjaan hati. This is a hard work. Bukan hard work. Hard work. Dan teamwork. Buat dalam teamwork. Sebab yang ini akan menjadikan teamwork. Be a good leader. Always tanya, support dan show the way. Okay? Dan ini keseluruhan saya rap. Event. Study. Belajar. Balik ajar. Jadi kelas yang kosong. Ni Alhamdulillah. Zoom lah. Tak ada apa sekarang Zoom lah. Zoom kan. Ni dah cuti tanpa gaji. Pakai dapat tu pun terbalik kan. Cermin. Duduk dekat heaven. Seronoknya dapat duduk kat heaven ni tak kerti nak mandi kolam. Masuk lemah. Jadi apa yang buat? Tanamkan semangat. Aku mesti boleh berenang. Kan? Bolehlah berenang sikit-sikit. Lepas tu tengok yang tu jauhnya. Teringin ni. Naikkan lagi cabaran kepada diri. Nak berenang dari hujung sana sampai hujung sini. Alhamdulillah. Dah buat rekod lah 8 kali ulang-alik. Jadilah orang yang tak kerti berenang kan. Okay. Alhamdulillah. Bila kita mahu. Why? Target tu kena jelas. Kita apa yang kita fikir, kita buat kerja kita. Jemput. Talk to 10 every day. Jangan buat kerja Tuhan. Dia tak nak lah. Siapa kita? Dia tak nak tu kerja kita. Kerja kita jemput. Alright, dan see you in Spectacular. Okay guys, dah beli tiket ke belum? Ni tanya kan. Ya, beli tak juga kan. Esok bila dah habis lah. Kata nak berjaya. Tapi sikap macam orang yang nak gagal. Janganlah. Orang nak berjaya kena ada sikap yang berjaya. Okay, Coach Syamim. Cukup sampai di sini, sayang. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Amazing sharing. Feel from the heart, from deep, the deep heart. Masya Allah, thank you so much, Coach Siti, Cikgu Siti. Siapa rasa sharing Cikgu Siti malam ni memang rasa dari hati, boleh tak bagi love banyak-banyak dekat chat. And say thank you so much Cikgu Siti for all the sharing. Thank you. Saya nak buat recap sikit. Jadi apa yang kita dah tulis nota tadi? You all tulis nota tak? Ambil tak nota dari sharing-sharing Cikgu Siti tadi? Yang pertama sekali, betulkan niat.
You all buat Herbalife ni, buat business Herbalife Nutrition ni, ingat misi kita yang pertama sekali, the power of niat, iaitu nak bantu orang sihat. Okay, nak bantu orang sihat, and insyaAllah kita akan bantu juga orang lain dapatkan income. And yang kedua, belajar. Okay, coach ajak masuk event, coach ajak pergi Zoom, pergi. Okay, and yang ketiga, thank you. Alright, yang ketiga apa? Apa yang you all dapat? Poin apa yang you all rasa memang betul-betul menyentuh kolbu, yang betul-betul menyentuh hati? Coach Syamim, kita tukar sikit. Jangan tunggu coach ajak pergi event. Ajak coach pergi event. Upgrade sikit. Ajak coach pergi event, Masya Allah. Amazing, yes. Kita betulkan. Okay. Mulai hari ni kita ajak coach pergi event. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Thank you so much Cikgu Siti for amazing sharing malam ni. So ini sebabnya saya jemput Cikgu Siti untuk sharing malam ni, sebab jom kita ramai-ramai congrats to her, fresh from oven, hot from oven, panas-panas lagi kan, kek baru masak lagi. New member get to 5RO, Masya Allah, tabarakallah, congratulations Cikgu Siti. Jadi sharing beliau pun memang sangat panas, betul tak? Membuatkan kita akan rasa jika Cikgu Siti boleh buat, kita semua boleh buat. Percaya ke percaya? Nah, jom kita type, saya pun boleh buat, kita semua boleh buat. Masya Allah, thank you so much, thank you. Terima kasih Jadi semua. Saya jemput Cikgu Siti untuk bagi you all semua Ainul yakin. Ainul yakin ni apa? Kita nampak depan mata. Bukan takat dengar-dengar je, Cikgu Siti share sendiri. Okay, Cikgu Siti share sendiri result beliau. Dan Alhamdulillah kita pun dapat Ainul yakin tu. InsyaAllah kita akan dapat juga Hakul yakin, iaitu dari hati. You all, kalau nak jumpa Cikgu Siti ni kena buat appointment tau. Kena buat appointment. Okay, jom kita go to next. Saya nak ada